minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada malam ni malam Khamis ke? Malam Jumaat. Malam Jumaat. Malam hari Khamis, malam Jumaat. Sempurna malam Jumaat. Mengambil keberkatan daripada Allah Ta'ala. Kita menafsir, menghurai, menjelas, memberi bimbingan, bayan juga penjelasan yang cukup sempurna kepada tuan-tuan dan perempuan sekarang pada malam ini. Yang mana pada malam ini saya akan menghuraikan tentang Iza sama'un syaqqat. Apakah dimaksud dengan Iza sama'un syaqqat? Sebelum saya mengulas Iza sama'un syaqqat, terlebih dahulu saya nak membawa satu kepahaman yang melayari supaya tuan-tuan dan perempuan lebih ambil faham lagi. Apakah dia selawat ke atas Nabi? Selawat ke atas Nabi ni macam mana kita nak faham? Jadi di dalam penjelasan surah Al-Ahzab ayat 56 menjelaskan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah Taala bersalawat salam ke atas Nabi. Allah Ta'ala dan para malaikat bersalawat salam ke atas Nabi. Macam mana nak faham tu? Kalaulah katalah Allah Ta'ala buat macam ni, contohnya dia duduk atas gunung ke, duduk atas bukit ke, duduk atas kerusi ke, ataupun bunyi suara ke, dia pun katalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu ke selawat? Yang kita pun ikut kata juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam itu ke selawat? Itu saya nampak dari segi ilmiah mengajuk cakap, menyeru cakap, bukan dia solawat. Jadi cara-cara berselawat ke atas Nabi bukan macam itu. Jadi macam mana kita nak faham selawat ke atas Nabi ni? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Di dalam surah apa? Al-Ahzab 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah, bahwasanya Allah Ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan para malaikatnya bersalawat salam ke atas Nabi. Saya nak kata juga sedikit, nak bidah, nak ulas sedikit penjelasan. Kebanyakan ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, termasuklah tuan-tuan yang ada dalam majlis ini pun sekali, saya harapnya dalam majlis ini akan ubah perangai. Kena ubah. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang ada di luar di sana tu, sebut saja selawat kata Nabi, dia kata perkataan tu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Perkataan tu dia kata itu, kunun-kunun itulah selawat kata Nabi. Sungguh bodoh, sungguh jahil. Sungguh bodoh, sungguh jahil. Tolol sungguh orang faham macam tu. Saya kata tolol lah. Allah Ta'ala bersuruh selawat ke atas Nabi. Kenalah berselawat? Itu perkataan kamu kata. Sekarang kita buat contoh, kamu nak makan nasi ataupun nak mandi. Tentu ada kerja buat mandi tu. Nak makan, tentu ada kerja buat makan tu. Bila pergi nak makan, saya nak makan. Oh, perkataan.
tentu ada perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan makan tu. Sama juga perbuatan solat, perbuatan solawat. Solawat di dalam bahasa Arab artinya perhubungan. Macam tu. Macam telefon ni. Dalam bahasa Arab dipanggil muwasalat, alat perhubungan. Muwasalat. Alat perhubungan. Jadi Allah Ta'ala berhubung dengan semua manusia. Apa cara Allah Ta'ala berhubung? Dia adakan Quran, Rasul-Rasul. Melalui Quran, melalui Rasul-Rasul ni, dapat menyampaikan mesej. Dapat berhubung. Arti solat, selawat tu berhubung. Bukan dia kerja kata selawat macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bodoh lah. Bodoh. Berarti selawat ke atas Nabi ni, yang sebenarnya Allah Ta'ala sediakan. Apa dia peralatan? Kalimah tauhid. Bahan perhubungan. Alat-alat perhubungan. Dia sediakan lagi solat. Bahan-bahan perhubungan. Lepas tu puasa. Alat-alat perhubungan. Zakat fitrah dan haji. Alat-alat perhubungan. Dan lain-lain lagi lah. Ini apa peralatan perhubungan? Termasuklah. Buat baik semua. Ini bahan-bahan dan peralatan untuk dipahamkan perhubungan. Bukannya kerja duk kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Itu jahil bodoh lah. Sama juga dengan kalimah tauhid. Berpatutkah tuan-tuan ucap kalimah tauhid ni? Kalimah tauhidnya contoh macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Pergi kat mana pun, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu kah guna kalimah? Itu mengajuk cakap, tentu kena faham mesej dia, apa dia tu. Apa dia kata tu. Nak ambil faham pengertian dia. Ataupun kita jumpa satu larangan. Jangan buang sampah di sini. Kita pun baca. Jangan buang sampah di sini. Arahan daripada pegawai bandaraya. Buang juga kena denda, kena saman 550. Kau je baca. Bukan dia. Tu bagi kepahaman awal adalah seperti itu. Tapi terus menerus tak boleh macam itu. Kenalah mengambil kepahaman yang betul. Samalah juga dengan kalimah tauhid. Samalah juga dengan selawat ke atas Nabi. Kena ambil faham yang cara yang betul. Berarti jelas lagi terang. Selawat ke atas Nabi ni bukanlah kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tetapi malang bin malang. Dah jadi satu kebudayaan. Budaya yang besar. Mana-mana dewan dan bahasa dan pustaka. Mana-mana saja institut. Guru-guru, ustaz-ustaz. Penceramah-penceramah. Pengulas-pengulas. Dan buku-buku. Nobelis. Semua menjelaskan seperti itu. Nampak teruk lah. Jahil bukan murakkabun, mutabba'un. Ini bukan salawat. Macam itu mengajuk cakap. Begitu juga syahadah kalimah tauhid. Bukan kata. Bukan duk kata. Kata. Apa dia punya intipati, intisari perkataan itu? Aku naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Susunan yang cukup rapi. Kalimah tauhid. Kalimah yang ada tata bahasa yang sempurna. Sehingga diperkatakan di dalam matan, ilmu matan. Mahwal kalam. Apa dia perkataan tu? Apa dia mahwal kalam? Al-kalamu huwal lafzul murakkabun mufidu bil wad'i. Perkataan ini mesti lafaz. Ada susunan. Mufid sempurna. Bil wad'i. Mengandungi kepahaman-kepahaman yang baik, yang bagus. Apa dia? Quran dan hadis. Bukan pakai hawa nafsu. Bercakap mungkin tak boleh hawa-hawa nafsu. Ikut Quran dan hadis.
Dan ada tata bahasa, ada balaghah, ada bayan, ada mantiq, ada balaghah, ada irsyad, ada ta'dib, ada nahu. Ini kenapa dah jadi seolah-olah bahasa Arab ni bahasa yang jadi lapuk. Tak betul. Padahal dia ada tata bahasa yang cukup sempurna. Terlebih dulu setiap seseorang yang mengucap kalimah tauhid mesti tak dapat tiada aku naik saksi. Kena mengambil penyaksian. Saya cuba juga tanya beberapa orang. Bukan tanya yang bodoh-bodoh, yang bijak pandai. Aku naik saksi di sini apa nak dipaham? Dia tengok kanan kiri, tengok kanan, tak tahu apa nak dimenyaksi. Tak tahu. Bawa yang lain tanya, macam tu juga tak tahu apa aku nak saksi. Ini satu tak sempurna. Jadi tajuk ucapan kita pada malam ini, bagaimana mengucap tauhid, melafaz kalimah tauhid dengan sempurna lagi saksama dan seimbang. Mengikut perundangan, peradaban, peraturan yang sempurna. Bukan main kata bantai bedai cakapnya tak boleh. Lagi sempurna. Iaitu mufid bil wadai. Mesti ada firman dan hadis. Ada balaghah. Balaghah cakap Arab. Cakap Melayunya persuratan ataupun paramas sastrawan. Cakapnya. Lafzun murakkabun, lafaz dan susun. Itu saya punya rumah saya. Itu tak ada susunan cakap. Dia mesti ada susunan cakap. Mesti ada 2 kalimah. Jadi mesti ada percakapan yang betul. Berdasarkan penjelasan yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan pada malam ini, kebanyakanlah orang-orang yang faham ilmu tauhid, kenapa dan mengapa disamakan Tuhan dengan Allah Ta'ala? Padahal hurufnya lain-lain. Ilaha, alif, lam, ha, 3 huruf. Alif, lam, ha, 4 huruf. Awal, diarah cakap. Diarah faham. Semestinya faham. Alif. Alif, nun, alif. Asal dia alif, nun, alif. Isim ana. Dibuangnya nun, alif. Tinggal A saja. Maksudnya sama. Yang kedua, yashhadu ada huruf ya. Yashhadu. Dibuangnya ya jadi syahadu. Jadi sambung lebih baik, lebih efisien, lebih lagi relevan, masuk sempurna cakap dia. Ashhadu. Sungguh indah tata bahasa, sungguh indah. Cukup elok ashhadu. Ana yashhadu. Bahasa tu tidak balaghah. Boleh pakai, tidak balaghah. Tak sempurna. Bahasa dia lebih sempurna. Ashhadu. Aku naik saksi. Selepas perkataan aku naik saksi, dengan tata bahasa yang cukup baik, mengandungi bayan. Bayan artinya, arti bayan ni terang, jelas, perbandingan, contoh. Bawa contoh-contoh teladan. Itu makna bayan. Yang kedua, mantik. Logik, sesuai, sepadan, sepatut, semestinya. Itu logik. Balaghah. Tata bahasa yang sempurna, persuratan, ikut susunan kata dahulu yang ini apa perkataan awal, ni perkataan yang kedua, susunan. Biar betul, itu arti balaghah. Ataupun paramas sastrawan ataupun persuratan. Jadi Quran ni ada persuratan yang sempurna. Ini Malang bin Malang lah, Malang sungguh lah. Yang cakap ni tuan-tuan bukan orang bodoh-bodoh, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru. Disamakan Tuhan dengan Allah Ta'ala. Sungguh aneh, sungguh pelik. Bahasanya cukup menjelas cukup terang. Tiada Tuhan. Sebelum ilaha tu, khabar awal. Khabar awal. Muqaddam. Setengah tu kata muqaddam, khabar awal. Ada muakhir, setengah kata musanna. Sama makna. Khabar awal. Tiada Tuhan. Ilaha ni dalam ilaha dalam ucapan tauhid ghairu mansurif, tak boleh fathatain, tak boleh dhammatain, tak boleh kasratain, lain daripada pengertian yang lain bahasa yang di bawah. Kerana khusus cakap
Berarti tiada. Berarti membawa makna tiada Tuhan. Tuhan yang di sini bukan berhala. Bukan tokong-tokong. Awal ucapan tauhid, awal turunnya kalimah tauhid. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah, aku turunkan Quran dalam bahasa Arab. Tata bahasa yang cukup indah. Asyhadu, aku nak saksi, tiada Tuhan. Bukan maksud Tuhan berhala. Zaman tu bukan ada berhala. Tak ada pun. Berarti bermaksud tiada Tuhan ni bukan berhala. Tetapi semua kepahaman-kepahaman ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, Dewan Bahasa dan Pustaka, penterjemah samakan Tuhan dengan Allah Ta'ala. Sungguh rosak akal fikiran. Saya cabat, saya challenge, siapa berani mai tentang dengan saya? Saya nak tanya ini. Hang mufti ke saya tak peduli. Hang datuk ke, hang profesor ke, saya tentang. Berdasarkan jelas, sungguh jelas tata bahasa ni, Tuhan tak sama dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi dijelas dalam surah An-Naml. 5 kali ulang. Ailahum ma'allah. Apakah di samping Allah ada Tuhan? 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 Bawalah hujah-hujah kamu sekiranya ada Tuhan di samping Allah. Qul, katakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa hujah-hujah kamu jikalau kamu ada bukti yang kukuh. Jelaskan. Apakah sama Tuhan dengan Allah Ta'ala? Pasti dia tak sama. Selepas ucap aku nak saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Yang peliknya tiada Tuhan yang disembah. Bahasa sembah lagi dibubuh. Lagi teruk. Bahasa sembah bukan ada di sana. Menggunakan tata bahasa yang begitu salah. Ini siapa buat macam ni? Musannif. Penyusun kitab. Mutafassirin. Mereka ni, ustaz-ustaz ini yang buat bercakap macam ni, apa yang mereka kata, yang mereka cakap, yang dengar tu budak-budak, yang dengar tu orang tua, yang dengar tu orang bodoh, yang dengar tu orang tak kerti. Ikut je. Ini susah ni tuan-tuan nak betul balik. Budaya yang begitu cukup rosak. Yang mendengar tu bukan orang macam saya. Aku dengar orang macam saya, dia main boy. Dia kena tentang. Yang dengar orang yang tak tahu. Kau cuba yang dengar tu orang macam saya, dia kena tentang. Ni saya cabat, siapa berani? Marilah tempelak perkataan saya, marilah tempelak. Ni dialog saya ni. Sesungguhnya Tuhan bukan Allah Ta'ala. Selepas ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, ada huruf Allah. An ada tasydid, sambung masuk. Satu dia lil taukid, cakap bersungguh-sungguh. Kuat, bukan cakap pederai. Bersungguh-sungguh bahawasanya tiada Tuhan. Bersungguh-sungguh, bukan main-main. Tiada Tuhan. Bukan sikit-sikit, bersungguh-sungguh. Lam tu lam nasab, lam jazam, lam jamsiah. Bersungguh-sungguh. Berbangsa, berketurunan, tolak tiada Tuhan. Ni, dua bahasa ni. Lil taukid. Bersungguh-sungguh. Juga dia panggil tata bahasa qismun. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ni bukan cakap main-main. Lam ni lam jazam, lam nasab, artinya berketurunan, berbangsa dia memang tiada Tuhan. Kerja dia mentiadakan Tuhan. Ni bukan main-main. Allah Ta'ala yang kata ni. Boleh ke ubah tata bahasa ni? Tak boleh ubah. Isim mutlak. Tak boleh. Nama dia pun isim mutlak. Tak boleh ubah. Mutlak. Nak tambah, nak serong, nak tulis. Tak boleh. Kurang pun tak boleh. Mutlak sungguh. Ini sudah ubah. Tiada Tuhan yang disembah. Ini tidak mutlak, bukan isim mutlak. Arahan Allah Ta'ala menyuruh setiap individu yang melafaz kalimah tauhid supaya mentiadakan Tuhan melainkan Allah. Ini kena sungguh-sungguh. Lil taukid. Sungguh-sungguh, bukan main-main tu. Macam angkat sumpah pergi di mahkamah. Sesungguhnya
Segala perkataan saya, tiada perkataan yang tidak benar, melainkan benar belaka. Mana boleh pusing-pusing putak-putak. Macam inilah maksud tiada Tuhan ni melainkan Allah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam tu ke Allah Ta'ala ni? Sekejap tak ada, sekejap ada. Elok-elok dah napi dah isbat tiada Tuhan. Udah ada pula, ya Allah, ya Tuhanku balik. Kalau dah sama Tuhan dengan Allah Ta'ala, tak payahlah mengucap. Tak perlu. Apa mengucap lagi? Dah sama. Pasal dia lain-lain. Suruh naik saksi. Suruh menyaksi pula mentiadakan Tuhan. Ada beberapa orang kawan saya pergi tanya ustaz. Ya ustaz, saya nak tanya apa soalan. Betulkah Tuhan dengan Allah Ta'ala ni sama? Ustaz tu pasti kata sama. Dia senangnya bengong lah. Bengong bin tolol, tak kerti sungguh. Saya berani kata, saya bawa bukti tolol. Bengong. Mai depan saya, jangan bercakap seorang-seorang hang. Jangan kata belakang-belakang, mai depan aku ni, aku nak tanya hang. Jangan saya bercakap sembang dengan orang tak kerti. Mai depan aku. Mai, aku nak tanya hang. Ni, ni lam alif ni. Tiada apa. Bahawasanya tiada apa. Jangan pusing-pusing tentang bahasa ni. Menyuruh setiap individu mentiadakan Tuhan. Mana sama? Kenapa sekejap hang sama, sekejap sama dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala? Tanya orang butan pun korang gila, hang tahu tak? Hang teruk lagi gila ni. Rosak sungguh akidah hang. Macam itulah hang rosak. Ni saya kata bersungguh-sungguh ni. Siapa saja berani menentang saya, sila. Panggil. Kat mana nak berdialog? Tapi ada hakim. Ada penghakiman. Kena ada persuratan. Quran dan hadis bukan cakap hawa nafsu. Persediaan. Jelas-jelas cukup kukuh sungguh Tuhan dengan Allah Ta'ala tak sama. Jadi samalah juga kamu faham. Rosak. Sesungguhnya bahasa Quran itu bukanlah bahasa yang kamu tulis cakap kampung ni. Contohnya macam ni lah. Satu perkataan. Ayat 20. Buka juzuk amma. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Diterbangkan bukit bukau gunung ganang ke udara. Apa nak fahamnya? Nak faham macam mana? Tak pernah pun bukit bukau diterbang oleh angin. Tapi ayat habaq. Diterbang bukit bukau gunung ganang ke udara, maka jadilah bayang-bayang. Tak pernah pun. Pernah tengok kali dereh, pernah gunung bukit bukau terbang. Nak faham macam mana? Para sastrawan tak? Kiasan yang cukup indah tak? Kiasan cukup indah. Bahasa dia. Jadi macam tuan-tuan nak faham bodoh macam tu, sungguhlah tidak betul. Sungguhlah tidak betul kepahaman tauhid tuan-tuan yang ada seperti itu. Maka rosaklah kepahaman menafsir ilmu tauhid seperti itu. Tak betul. Jadi ucapan tauhid dengan sempurna, lebih begitu. Lagi dipanggil apa? Dipanggil apa lagi? Di dalam bahasa lebih lagi tinggi, lebih menghayati, menjiwai ilmu tauhid. Bukan duduk kerja kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Mesti faham maksudnya aku nak saksi yang macam mana. Arahan di sini supaya setiap individu naik saksi mentiadakan. Dia sedang buat kerja mentiadakan Tuhan. Dia sedang buat kerja dia apa? Mentiadakan Tuhan. Tuhan yang macam mana dia kena buat kerja? Iaitu dalam hal ini menyuruh setiap individu naik saksi pada ujung rambut sampai ujung kaki. Ada atau tidak ada, setitik darah dia punya. Fikir dengan akal yang waras, dengan pemikiran yang cukup waras. Fikir dengan apa? Tengok dengan apa? Wal waznu yauma idzinil haq. Ayat yang ke-8 surah Al-A'raf. Tak ada pun setitik darah bukan aku punya. Sehelai bulu rambut, tak ada juga.
Sekeping tulang kau punya? Tak ada juga. Sekeping daging? Tak ada juga. Tak ada pun bukan aku punya. Qadrat, iradan, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada pun aku punya, satu pun tak ada. Surah Al-Ahzab menjelaskan ayat 72. Kami amanah pada kamu. Kami amanah pada langit dan bumi, bukan kamu. Inna aratna al-amanata 'ala as-sama'i wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha. Sambung cakap, sambung lebih sengah, ada juga orang baca wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami buat satu perancangan percubaan, kami tanya amanah pada langit, bukit, bukau, gunung ganang, sanggupkah kamu terima amanah? Tak sanggup. Kelayakan tu tak ada. Yang sanggup terima tu manusia. Setelah manusia terima amanah tadi, jadi maha zalim, maha sombong, lagi maha bodoh. Kenapa perkataan jadi macam tu? Maha zalim, maha sombong, lagi maha bodoh. Nampak rosak kedudukan percakapan. Kerana apa? Tak tahu nak nafi, tak tahu nak isbat, tak faham apa nak isbat, tak faham apa nak dinafikan. Naik saksi itu macam mana? Tidak ada ustaz-ustaz mengajar di mana institut. Bukanlah saya nak melabik dada menghabak. Hanya saya satu orang dalam YouTube ni ada yang berani habak macam ini. Lain semua tak ada habak. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, kiri, kanan, luar dan dalam, cari anda punya. Tengok kalau ada. Jawapan dia tak ada. Jawapan dia tak ada. Inilah kerja-kerja aku naik saksi. Mentiadakan keupayaan kamu. Inilah jadi Tuhan. Inilah jadi berhala. Dalam hal penafian ini, ada 3 unsur syirik. Kenapa saya khabar juga di sini? Ada yang mengatakan saya gantung soalan-soalan, gantung penyebaran, gantung pemberitahu, gantung ucapan. Sekarang saya nak khabar. Quran banyak juga bergantung. Kenalah mai belajar, mai mengaji. Patutkah saya pergi suap dalam mulut kamu? Kamu tak mau mai cari? Kenalah mai belajar. Nak tunggu saya pergi suap ke? Tak boleh, kena mai cari, mai belajar. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, cari tak ada satu pun kepunyaan kita. Tak ada. Tengok dengan saksama, timbang, tak ada. Syirik tu ada 3 jenis. Jali, khafi, khafiyul khafi lal khafi. Dalam syirik jali itu ada al-hanul jali, bodoh terang. Dalam khafi itu, dalam khafi ada lagi khafi terang. Bodoh terang. Syirik yang tersembunyi. Lagi tersembunyi. Ada juga tersembunyi lagi terang. Tak nampak. Tu 3 jenis syirik. Yang dipopularkan, dimasyhurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya. Dalam Quran banyak mengulaskan tentang bab-bab syirik. Allah Ta'ala menyeru, barang sesiapa, tak kira siapa, mengharapkan pertemuan dengan Allah Ta'ala, lakukanlah suatu amalan yang mana dengan amalan itu tak ada pun syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surah apa? Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan tentang hal-hal syirik. Banyaklah lagi lain-lain ayat-ayat. Saya bawa contoh satu saja, cukup memadailah untuk anda faham. Berarti syirik ni amatlah, bukan Allah Ta'ala benci. Bukanlah benci tu macam mana. Syirik ni orang tak sampai kepada Allah Ta'ala terlindung. Kalau kita tengok perkataan dia, kelakuan dia, gaya gerak geri dia. Dalam surah Al-Baqarah menjelaskan ayat 204, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab. Kau tengok kelakuan dia, gaya dia, cara dia, persolatan dia, haji dia tawaf dia, balik pada Mekah, pi ulang pergi lagi Mekah. Sahih dia.
Haji. Tetapi Allah Ta'ala kata, dia musuh yang keras bagi aku. Sebab tak selesai syirik.